Baik, kita mula sekarang. So, saya akan mulakan dengan basic konsep untuk ulang kaji. Sebab biasanya dia mesti tanya, okay, salah satulah daripada di sini. So, untuk yang pertama ini, dia adalah satu markah. Okay. Biasa dia suka tanya pada soalan pertama. Okay, soalan pertama maksudnya, mungkin kalau pecahan soalan kita ada 8 soalan struktur. Okay, 1 hingga 8. So, normally they like to ask in like soalan A. Okay, apakah maksud itu? Okay, ataupun soalan 9, 10 pun mereka suka tanya dalam A. Okay, soalan A. So, apakah itu? So, satu markah. So, semua satu markah ini pastikan anda boleh skor. Okay, sebab ini memang satu benda yang paling senang untuk anda dapat markah. Okay, sebab you hanya perlu ingat saja. Okay, so okay, so apakah maksud momentum? So keyword adalah hasil darab jisim dengan hal laju. Okay, so hasil darab jisim dengan hal laju. Okay, so ingatkan. And then kemudian apakah itu daya? Okay, apakah itu daya? So daya adalah sejenis apa? Sejenis tindakan. Okay, daya adalah sejenis tindakan tolak atau tarik. Okay. And then apa yang akan berlaku? Yang menyebabkan sesuatu objek memecut atau yang pecut. Okay, so dia adalah sejenis tindakan tolak atau tarik. It's an action of pushing or pulling. Okay. Kemudian untuk impulse, okay, impulse, apa itu impulse? So sama-sama kita ulang kaji lah. Sebenarnya you tak payah saling ke apa. File ini saya akan share nanti. Okay, so apa itu impulse? Apa beza impulse dengan daya impulse? So you have to know kalau daya impulse, okay, daya impulse dia adalah satu sejenis daya. Okay, sejenis daya. And then if we look at the formula, okay, we look at the formula, so impulse adalah Ft sama dengan mv tolak mu. Okay, so mv tolak mu ini adalah momentum. Okay, momentum akhir tolak momentum awal kan. So dia adalah perubahan momentum. Okay, perubahan momentum. Okay, so impulse adalah perubahan momentum. Okay, impulse adalah perubahan momentum. Okay, perubahan momentum. And then daya impulse, okay, kalau kita cuba susun semula formula ini, so F sama dengan mv tolak mu bagi T. Okay, so dia adalah kadar. Okay, bila kita ada masa T itu, dia adalah kadar. So kadar perubahan momentum. So, daya impulse kadar perubahan momentum. Kadar perubahan momentum. Okey, kemudian apa itu jatuh bebas? Okey, jatuh bebas. What is the meaning of free fall? So jatuh bebas dia adalah gerakan yang disebabkan oleh apa? Daya graviti saja. Okey, yang lain contohnya rintangan udara, daya geseran, semua ini tak ada kaitan. So hanya disebabkan oleh daya graviti. So gerakan jatuh yang disebabkan oleh daya graviti sahaja. Okey, keyword adalah daya graviti. Okey, and next, apakah itu hal laju lepas? Okey, so hal laju lepas adalah hal laju minimum. Okey, hal laju
minimum. Untuk apa? Untuk sesuatu kita panggil objek lah atau jasad. Okay. Dia macam mana? Dia meninggalkan planet. Okay, meninggalkan planet. Sebab kita nak tengok sama ada dia dapat escape kan. Kalau bahasa Inggeris dia escape. Dapat lari daripada planet tersebut ke tidak. Okay. Untuk jasad meninggalkan planet. Okay. Meninggalkan planet ataupun mengatasi daya graviti. Daya tarikan graviti. Okay. Laju minimum Okay, laju minimum. Okay, there's a question. Laju lepas adalah laju minimum yang diperlukan oleh objek untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Okay, good. Okay, so ini adalah divisi penuh. Tapi adakah anda dapat tulis dengan penuh? So kalau you tak dapat ingat, tak dapat tulis secara penuh, at least you tahu apa rough idea dia. Okay, kita tak mahu hafal macam mati saja. Tapi kita boleh ingat apa tujuan, apakah makna tu. Okay, so dia adalah untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Okay, meninggalkan planet, mengatasi daya graviti. Okay, so mengatasi daya graviti adalah keyword. Okay, alright, and then seterusnya satelit Joe Pegun dan bukan Joe Pegun. Okay, saya rasa lah, okay, mungkin ini kalau dia keluar dalam esei untuk bab 3, ini mungkin soalan yang akan ditanya. Okay, untuk esei lah. So, you kena tahu lah apa itu satelit Joe Pegun, apa itu satelit bukan Joe Pegun. Okay, and then you kena baca dia punya ciri-ciri. Okay, ciri-ciri dia. So, contohnya dia punya tempo macam mana, dia punya arah putaran macam mana, dia punya kedudukan macam mana. Okay, so kalau satelit Joe Pegun, dia maksudnya apa? Kedudukan dia selalu di atas permukaan bumi. Okay, because kalau kita tengok Joe ini, okay, Joe maksudnya kedudukan, okay, geografi kan. And then Pegun maksudnya tidak bergerak. So maksudnya kalau kita ada bumi, so satelit ini akan sentiasa berada di tempat yang sama. Okay, tempat yang sama. Jadi dia punya tempo adalah 24 jam. Sebab dia ikut tempoh orbit bumi. Okay, dia punya arah putaran pun juga adalah daripada barat ke timur. Okay, barat ke timur. Dan dia punya kedudukan adalah di mana? Di atas sata khatulistiwa. Okay, ada equator khatulistiwa. Okay, so apa itu satelit Joe Pegun, apa itu satelit bukan Joe Pegun. Okay, so pergi baca yang ini. Okay, so satelit Joe Pegun adalah satelit di mana. Okay, so saya cuba tak nak hafal. Saya tulis dengan maksud dia, okay? Di mana kedudukan dia adalah sentiasa sama di atas permukaan bumi. Okay. Ini satelit bukan Joe Pegun adalah, so just the same lah, just opposite only, okay? Adalah satelit di mana
kedudukannya sentiasa berubah. Okey, sentiasa berubah. Sentiasa berubah. Okey ya. Okey, so untuk pelajar-pelajar pergi baca yang ini, esei. Okey, saya rasa biasanya dia mungkin keluarlah untuk soalan esei. Okey. Okay, kalau you cuba cari dekat latihan yang pernah saya bagi uh, dalam modul tu, okay. So bolehlah you cuba baca, okay. Okay, next muatan haba tentu, okay, muatan haba tentu. So apa beza muatan haba tentu dengan haba pendam tentu? Okay, kalau you tahu formula dia, muatan haba tentu adalah Q sama dengan MC theta. Dan kita rujuk kepada C ini. Okay, C ini. So, C sama dengan Q per M theta. Okay. So, Q adalah tenaga haba. Okay, tenaga haba. Dan M adalah jisim. Theta adalah perbezaan suhu. Okay, perubahan suhu. So, apa tujuan muatan haba tentu ini? Kita nampak ada suhu kan. So tujuan dia untuk naikkan 1 darjah Celsius. Okey. So dia adalah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu siapa? Suhu 1 kg jisim. Okey. Kg jisim sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, 1 darjah Celsius. Okey, okey. Lepas tu untuk haba pendam tentu, okey, formula dia adalah Q sama dengan ml. Dan kita rujuk kepada L ini. So L sama dengan Q per M. Okey, Q per M. So tujuan dia adalah untuk mengubah fasa. Okey, mengubah fasa. Jadi di sini kita ada dua haba pendam tentu. Okey, so kalau untuk haba pendam tentu pelakuran, okey, apa tujuan dia? So haba pendam tentu pelakuran tujuan untuk tenaga haba yang diperlukan untuk mengubah keadaan jirim, okey, keadaan jirim keadaan 1 kg, okey, keadaan jirim bagi 1 kg jisim. Okey, kalau you stop dekat sini, ini masuk haba pendam tentu. Kalau soalan dia sudah tulis pelakuran, so you tak boleh berhenti kat sini. You kena tulis dari berpejar kepada cecair. Okey, atau sebaliknya. Okey, sebalik maksudnya daripada cecair kepada berpejar lah. Okey. So untuk penguapan sama juga, cuma beza adalah daripada cecair kepada gas. Okey. Okey, last sekali, apa itu suhu? So suhu adalah darjah kepanasan. Okey, darjah kepanasan. Apakah itu tenaga? Okey, tenaga adalah sejenis haba. Tenaga haba adalah sejenis tenaga. Okey, sorry. Tenaga haba adalah sejenis tenaga. Suhu bukan tenaga. Okey. So, kita bukan pindahkan suhu. Kita pindahkan tenaga.
So, tenaga yang menyebabkan suhu bertambah. Bukan kita pindahkan suhu. Okay, understand lah. So, kita ukur berapa panas, berapa sejuk berdasarkan suhu. Okay. Okay, next. Prinsip keabadian momentum. Okay. Saya mungkin kat sini saya tak nak tulis dengan panjang. Okay, this one I leave it for you to find the definition. Okay, so prinsip-prinsip ni kena tahu lah dengan hukum. Okay, so saya cuma terangkan sikit lah. So prinsip keabadian momentum, dia punya keyword adalah jumlah momentum sebelum adalah sama dengan jumlah momentum selepas. Okay, ini adalah yang penting. Okay, kalau boleh tulis lagi. Dalam sistem tertutup. Okay, apa maksud sistem tertutup? Maksudnya kita hanya ada dua objek saja. Kita tak akan cakap pasal lantai, pasal udara dan sebagainya. Okay, kita assume, okay, kita anggap tiada daya, okay, tiada daya luar dikenakan. Sebab kita tahu kalau mungkin bila dah langgar, dua kereta langgar nanti akhirnya mereka berhenti kan. Sebab apa? Sebab daya geseran kan. So, kita bayangkan jika tiada daya luar dikenakan. Okay, itu maksudnya sistem tertutup. Okay, sistem tertutup. Okay, next. Kalau pelajar-pelajar you diuji untuk 2.4 inertia, so you kena tahu apa itu hukum gerakan Newton pertama. Okay, so kalau hukum Newton pertama berkaitan dengan apa? Okay, jika sesuatu objek dia adalah dalam pegun. Okay, kalau objek dalam pegun, dia akan sentiasa pegun. Jika dalam keadaan gerakan seragam, dia akan selalu berada dalam gerakan yang seragam. Okay, kecuali apa? Satu daya luar dikenakan. Okay, satu daya luar dikenakan. Okay. Okay, untuk hukum gerakan Newton kedua, kita formula yang famous adalah F sama dengan ma. Okay. So, M sama ma sebenarnya sama dengan mv tolak mu bagi t. So, apa yang dinyatakan oleh hukum gerakan Newton kedua? Okay. So, dia adalah kadar perubahan momentum, okay, berkadar terus dengan daya. Okay, berkadar terus dengan daya. Okay, ini adalah kadar perubahan momentum. Okay, berkadar terus dengan daya. Semakin tinggi daya, semakin tinggi kadar perubahan momentum. Okay. Untuk hukum gerakan Newton ketiga, okay, dia kata tentang tindakan dan tindak balas. Okay, tindakan dan tindak balas. Okay, I think somebody just enter. Ada tak? Okay. Okay, tindakan dan tindak balas. So, maksudnya untuk setiap tindakan, wujudnya tindak balas dengan magnitude yang sama. Okay, magnitude yang sama. Tetapi arah yang bertentangan. Arah yang bertentangan. Okay, that's why kalau you pukul dinding, okay, you pukul dinding, you beri daya kepada dinding. Tapi you akan rasa sakit. Kenapa? Sebab dinding bagi daya yang sama kepada anda. Okay. And then hukum kegravitian semester Newton. Okay, so apa yang dimasukkan dengan itu? Okay, kalau formula dia, okay, saya padam dulu. Okay, F sama dengan G M1 M2 bagi R kuasa 2. Okay, so daripada formula ini, so F itu apa? Dia adalah daya graviti antara
dua objek. Okay, antara dua objek. Okay, so dia berkadar terus dengan hasil darab jisim. Okay, hasil darab jisim hasil darab jisim. And then berkadar songsang dengan jarak kuasa 2. Okay, jarak kuasa 2. Okay, antara dua objek. Okay, antara dua objek. Okay, so daya graviti adalah dua objek berkadar terus dengan hasil darab jisim dan berkadar songsang dengan jarak kuasa 2 antara dua objek. Okay. Okay, then next hukum Kepler. Hukum Kepler ada 3. Kepler pertama, 2 dan 3. Okay, so nak senang, hukum Kepler adalah hukum apa? Hukum orbit. Okay, hukum orbit. Hukum Kepler kedua adalah hukum luas. Okay, hukum Kepler ketiga adalah hukum tempo. Okay, so basically hukum Kepler pertama kata apa? Kata orbit dia adalah dalam bentuk elips. Okay, dengan matahari berada di salah satu fokus. Okay, matahari berada di salah satu fokus. Okay, and then hukum Kepler kedua kata apa? Kata jika masa orbit sama, okay, so luas yang dicakupi, okay, antara titik orbit dengan fokus adalah sama. Okay, that means kalau kita ada ellipse, so ini adalah matahari, okay, ini adalah bumi. Okay, so kita ada A, B dengan CD. Okay, CD. So kalau A ke B, masa dia adalah contohnya 1 jam. Okay, D ke C, masa pun adalah 1 jam. So kalau masa dia sama, maknanya dia punya luas adalah sama. Okay, luas daripada A, B, O dengan C, D, O adalah sama dia punya luas. Okay, dan last untuk hukum tempo, basically dia kata T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okay, T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okay, and then kemudian prinsip keseimbangan terma, okay, ada 3 ciri-ciri. Masih ingat tak? 3 ciri-ciri. Pertama adalah suhu akhir adalah sama. Okay, suhu akhir adalah sama. Kedua, kadar pemindahan haba bersih. Okay, kadar pemindahan haba bersih adalah sifar. Okay, adalah sifar. Dan ketiga, kadar pemindahan haba adalah sama. Okay, last kali hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac. Okay, kalau hukum Gay-Lussac, nama lain adalah hukum tekanan. Okay, so kalau hukum tekanan, kita mesti ada tekanan. Okay, tekanan. Dan kalau kita tengok T ini adalah suhu. So juga ada suhu. Okay, so hukum Gay-Lussac ada tekanan dan suhu. Kalau untuk Boyle, kita ada B, PV. Okay, B adalah Boyle, P ini adalah tekanan dan B adalah isi padu. Okay, isi padu. Dan hukum Charles kita ada CVT. Okay, Charles Variety. Okay, V adalah isi padu dan T adalah tekanan. Suhu. Okay, so ingatkan formula-formula inilah. Okay. Okay, so
So di sini saya dah listkan formula. Okay, make sure you know apa masuk untuk setiap formula ini. Okay, so ini adalah untuk prinsip graviti momentum. Ini adalah untuk mencarikan daya. Okay, F equals to ma, carikan pecutan. Ini adalah formula untuk impulse. Okay, impulse. Ini untuk formula daya impulse. Okay, daya impulse. Ini untuk formula berat. Okay, berat ataupun daya graviti. Okay, yang empat ini adalah untuk formula apa? Formula bagi gerakan linear. Okay, so akan ada soalan dia minta anda carikan berapa masa untuk objek jatuh contohnya. Okay, berapa masa untuk objek jatuh. Okay, atau berapakah ketinggian maksimum yang dicapai. Okay, and then ini adalah formula untuk daya kegravitian. Ini adalah formula untuk daya memusat. Okay, daya memusat F equals to mv square over r. Okay, ini adalah formula untuk mencari jisim matahari. Okay, contoh jisim matahari. Okay, jisim matahari, jisim bumi dan sebagainya. Okay, kita boleh guna formula ini. Okay, macam mana kita dapat formula ini? Kalau you punya cikgu tak bagi you formula, okay, masuk sekolah lain lah. So, formula ini anda dapat daripada mana? Okay, basically you gabungkan dua ini. Okay, you gabungkan dua formula ini. Kemudian, cuma V ini, you tukar dengan ini. V sama dengan 2 pi R bagi T. Okay, so untuk formula M, kita gabung dua ini dan kita gantikan formula V dengan 2 pi R bagi T. Okay. Okay, good. Okay, so next, okay, ada dua formula V. Yang ini formula untuk apa? Yang ini untuk formula apa? Boleh bezakan tak? Untuk V sama dengan square root GM bagi R, formula ini adalah untuk halaju orbit. Okay, halaju orbit. Okay, halaju orbit maksudnya, okay, kalau pusing kan, kalau satu objek dia pusing, so dia punya halaju dia, halaju linear. Okay, itu adalah formula V sama dengan square root GM per R. Untuk yang kedua ini, dia adalah untuk halaju lepas. Okay, jadi kalau soalan, dia minta you carikan halaju lepas, bumi, mari, utari dan sebagainya. So you have to know this is the formula, bukan yang atas tu. Okay, ini adalah halaju minimum untuk satu objek dia mengatasi daya graviti dan berlepas ke angkasa lepas. Okay, so kalau soalan yang tengok, kenapa bumi? Okay, kenapa bumi dia sesuai? Okay, why the earth is suitable? Okay, suitable. Kenapa bumi sesuai untuk dihidup? Kenapa? Sebab dia punya halaju lepas sangat tinggi. Okay, sangat tinggi. Sangat tinggi supaya kalau kita tengok bumi, dia ada lapisan atmosfera kan, lapisan ozon ni. So semua udara ini dia tidak akan terkeluar ke angkasa lepas. Sebab dia perlukan halaju yang tinggi. Okay, kalau tak silap saya rasa 11 K. Okay, 11 km per saat baru boleh keluar daripada bumi. Okay, so bayangkan kalau halaju lepas dia rendah. Okay, contohnya 100 meter per saat. So, banyak benda senang untuk keluar daripada bumi. Okay, sebab kita dapat mengatasi halaju ini dengan sangat cepat. Sangat senang saja. So, nanti kita punya udara semakin kurang. Okay, udara semakin kurang. Dan kita akan terkeluar daripada daya graviti. Okay, so that's why kenapa bumi sangat penting. Okay, supaya
zara-zara lapisan atmosfera tidak akan terkeluar. Okay, then T square sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM. Ini adalah hukum Kepler ketiga lah. T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Q sama MC theta, Q sama ML, E sama dengan PT. So, E ini rujuk kepada tenaga. Tenaga. So, dalam exam, you kena pakai PT sama dengan MC theta ataupun PT sama dengan ML. Okay. And then ini adalah formula untuk hukum gas. So, kalau contoh hukum Boyle, you tahu B, PV kan? So, you potongkan T. Okay, sebab suhu adalah sama. So, P1, B1 sama dengan P2, B2. Dan last sekali, theta sama dengan L theta tolak L0 bagi L100 tolak L0 bagi darab 100. Okay, ini adalah kalau termometer itu belum ditentu ukur. Okay, belum ditentu ukur. So, katakan dekat sini adalah 0 darjah Celsius. Sini adalah 100 darjah Celsius. Okay, so inilah theta. So, dia bagi anda panjang. Okay, sini adalah 5 cm. Dekat sini adalah 40 cm. And then dekat sini adalah 30 cm. So, carikan berapa suhu theta. Okay, so you kena pakai formula inilah. Tapi formula ini tidak akan diberikan. Okay, dalam SPM pun tak akan bagi. Okay, so you kena tahulah. Biasanya kalau kita L theta 30 tolak 5 bahagi 40 tolak 5 darab 100 darjah Celsius. Itu adalah suhu untuk theta. Okay. So, ini adalah formula-formula yang you kena tahu macam mana pakai semasa exam. Okay, I got some question here. Yang E itu apa? Okay, E adalah tenaga. Okay, E adalah tenaga. E for energy. Okay. Alright, kemudian okay, untuk soalan 4 markah, konsep lah. Okay, contohnya, saya bagi contoh lah. Okay, terangkan bayu laut. 4 markah. Okay, so macam mana nak tulis 4 markah tu? Okay, lagi apa? Mengapakah pemegang periuk adalah diperbuat daripada kayu, manakala badan periuk diperbuat daripada keluli? 4 markah. Okay, so untuk soalan 4 markah, okay, sebenarnya saya dah share lah. Saya dah sharekan kalau you tengok you punya file okay, module understanding okay, module understanding. Okay, ini you boleh simpan saja, simpan sampai SPM lah. Okay, tapi ini yang syllabus lama lah. So ada yang mungkin you boleh abaikan saja. Okay, boleh abaikan saja. So you can see okay, you boleh tengok soalan 6. Yang 6 ni, kenapa pemain softball menggerakkan tangannya ke belakang? Okay, ataupun mengapakah kita bengkokkan lutut semasa kaki mencecar lantai? Okay, so ini berkaitan dengan daya impuls lah. So yang penting kita nak meningkatkan masa pelanggaran. Okay, meningkatkan masa pelanggaran. Okay, so you terangkan lah satu-satu. Bola mempunyai halaju tinggi. So bila halaju tinggi, momentum akan tinggi. So gerakkan tangan untuk meningkatkan masa pelanggaran. So akan mengurangkan daya impuls. Okay, so pergi tengoklah, pergi baca yang ini. Saya tak akan go through satu-satu lah. Okay, yang ini saya bagi, saya share, you boleh baca. Okay, you boleh baca saja. Okay, soalan 7,
dia lebih kepada momentum dan pemindahan tenaga. Okey, boleh baca juga. Okey, soalan 8 pun lebih kepada daya impuls lah. Okey, impuls kan. Okey. So menggunakan prinsip keabadian momentum, terangkan prinsip kerja roket. Okey, so 4 markah. So semua ni adalah 4 markah. Okey, so ini bab 2. Okey, bab 3 saya tak ada sebab ini silibus lama. Ini adalah tekanan lah. So bab 3 tak ada. Okey, untuk bab 4 anda boleh baca juga. Okey, kenapa sekeping besi menjadi lebih panas daripada sekeping kayu dengan jisim yang sama? Okey. Kenapa air sesuai untuk menjadi bahan penyejuk? Okey, so berkaitan dengan muatan haba tentu lah. Okey, muatan haba tentu. Okey, ini yang saya tanya tadi. Okey, badan dibuat daripada pengalih haba yang baik, pemegang dibuat daripada pengalih haba yang lemah. Okey. Bagaimana proses senjata mengakibatkan suhu cecair berkurang? Okey, prinsip keseimbangan terma. Okey, bagaimana doktor boleh memeriksa suhu badan? Okey. Dan perubahan yang berlaku kepada cecair naftalin apabila sejukan. Okey, so bab 4 ni semua boleh baca lah. Okey, boleh baca. Okey, dia banyak saja. Ni bayu laut. Okey. Bayu laut ke tak nak? Bayu dah. Bayu laut. Okey, bayu laut. Okey. So boleh baca lah. Okey, boleh baca yang ini. Semua ini. So ini ya, saya masuk 4 markah. Okey, soalan 4 markah. Okey, kemudian untuk soalan seterusnya. Untuk esei ya. Okey, esei saya pun telah share file. Okey, so ingat untuk 10 markah. Okey, soalan 10 markah. So buatkan jadual lah. Okey, buatkan jadual. So ada 2 kolom. Satu tulis aspek atau cadangan. Satu tulis penerangan. Okey. So bagaimana memastikan kereta lebih selamat? Okey. So guna beg udara, kenapa? Guna tali pinggang, kenapa? Okey. Untuk penerangan kita tahu semua kena kurangkan daya impuls, tapi you jangan semua tulis daya impuls dikurangkan. Okey, boleh tulis sikit-sikit lah. Okey. Kenapa guna daya yang bercorak? Supaya tambahkan geseran. Okey, tambahkan geseran like that. Okey. So ni bab 2. Okey, bab 3 tak ada. Okey, bab 4. Baca reka bentuk termometer. Okey. So, dia guna jenis cecair apa? Okey. Cecair apa? Guna berbuli yang nipis ke tebal? Okey, kenapa? Dinding termometer yang macam mana? Okey. So, boleh baca lah. Baca yang ini untuk esei. Okey. Kalau untuk bahagian C ya. Okey, bahagian C. Normally, dia akan bagi 4 pilihan. Okey, contoh dia ada 4 jenis termometer. A, B, C, D ya. So dia tuliskan dia punya ciri-ciri lah. Okey, contohnya jenis cecair. Okey, dia punya jadual macam ni lah. Okey, katakanlah. Okey. Okey, and then dia punya julat suhu. Okey, and then dia punya apa ni? Dia punya ketebalan dinding. Okay, dia punya saiz berbuli. Okay, contohlah. Okay, so dia bagi 4 aspek. Okay, so kalau soalan yang macam ini, you kena komen berdasarkan 4 ini. Bukan jawapan sendiri. Okay, so kita ada A, B, C, D yang berbeza. So, bila kita jawab, okay, sama juga kita tulis cadangan penerangan. So, kita terus straight kepada point. Okay, jenis cecair yang digunakan adalah apa? Alkohol. Okay, kenapa? Kemudian, julat suhu adalah
tinggi atau rendah atau dari mana ke mana. Okay, kenapa? Ketiga, ketebalan dinding adalah tebal. Kenapa? Dan keempat, saiz berbuli adalah kecil. Contohnya, kenapa? Okay, so lepas you dah jawab ini, empat ini, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 markah kan? Okay, lagi 2 markah macam mana? Lagi 2 markah adalah anda buat pilihan. Okay, so A, B, C, D, mana yang paling sesuai? Okay, so katakan you tengok C paling sesuai. So, C adalah paling sesuai. Kenapa? Ini kerana C, you ulang balik. C mempunyai jenis cecair alkohol, julat suhu yang tinggi, ketebalan dinding yang tinggi, dan saiz berbuli yang besar contohnya. Okey, so ulang balik. Ini adalah soalan bahagian C. Okey, dia bagi you pilihan A, B, C, D. Soalan bahagian B, dia tak ada bagi pilihan. You cuma komen saja. Okey, itu beza bahagian B dengan bahagian C ya. Okey, so boleh bacalah yang semua ini. Okey, recommend total MOS. Okey, ini saya pun telah share dalam you punya file. Okey, kalau ada sikit juga bahasa Inggeris punya. Kalau you are okay with your English, you can read lah. You can read also. Okay, you can read also lah. Okay, mereka bentuk PAL. Okay, PAL driver. Okay, kenapa cecair yang sesuai untuk penyejuk dalam enjin? Okay, ini pun boleh baca. Okay, so basically untuk lebih kurang 40 minit ini, saya terangkanlah macam mana, apa yang penting, apa yang you kena fokus semasa buat ulang kaji. Okay, and then untuk seterusnya, saya akan buat sikit ulang kaji untuk pengiraan lah formula. Okay, kita buat sedikit untuk soalan. So, of course kalau you ada soalan, boleh tanya saya jugalah. Okay, boleh tanya saya. So, daripada last week, saya dapat pelajar ada tanya saya soalan tentang bab 4 ya. Okey, saya kena tengok 4 poin berapa. Okey, so ingatlah you kena tulis unit pada jawapan yang terakhir. Okey, kalau working kerja kira tak tulis tak apa. Okey, tapi you kena tuliskan unit pada jawapan akhir dan tulis dengan betul. You tak tulis satu, tolak satu markah. Okey, tolak satu markah. Okey, so kita cuba tengok 4.2. Okey, saya sebutkan sekejap. Okey, ada pelajar tanya tentang soalan
Ini soalan mana sebenarnya? Soalan 4.3, sorry. Okey, soalan 4.3 Where is it? Okey, ini ya. Okey, contoh ini ya. Okey, boleh nampak kan? Okay, so 0.2 kg ais pada suhu negatif 10 darjah Celsius. Okay, so macam ini. Kita lukislah M 0.2 kg negatif 10 darjah Celsius. Okay. Dipanaskan sehingga air menjadi suhu 30 darjah Celsius. Okay, dengan menggunakan pemanas rendam yang berkuasa 1 kilowatt. Okay, so ini adalah kuasa lah. P sama dengan 1000 watt. Tentukan masa yang diambil. Kita nak carikan T. Okay, untuk pemanasan itu. Okay, so you kena bayangkan proses dia macam mana dulu. So, untuk ais, mula-mula daripada negatif 10 darjah Celsius, kita nak tingkatkan suhu supaya ais akan menjadi 0 darjah Celsius. Okay, so ini adalah proses yang pertama. Okay, kita naikkan suhu dulu. Kemudian, bila suhu dah naik sampai 0 darjah Celsius, dia akan lebur. Okay, dia akan lebur menjadi air 0 darjah Celsius. So, yang ini dia akan ubah fasa. Okay, ubah fasa. Dan yang ketiga, akhirnya dia akan naikkan suhu lagi. Okay, so ada 3 step. Jadi, jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menjadikan ais ini kepada air. Okay, so jumlah kita tulis dekat sini adalah, okay, nak senang, ini adalah Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3. Okay, so untuk Q1 sama dengan, kalau dia naikkan suhu, dia adalah MC theta. Di mana M adalah 0.2 kg darab, okay, dekat C ini adalah muatan haba tentu ais. Okay, sebab dia masih ais kan. So, 2.1 darab 10 kuasa 3. Perubahan suhu adalah 10. Okay, 10. So, kira berapa joule yang ada. Kemudian, untuk Q2, bila tak ada perubahan suhu, ml. So, M ini masih sama, 0.2 darab L. L rujuk kepada haba pendam tentu pelakuran ais. 3.36 darab 10 kuasa 5. Okay, kira berapa joule. And then Q3, bila ubah suhu, MC theta. Okay, MC theta. So, 0.2 darab C ini adalah, sekarang adalah air kan. Okay, air. So, 4.2 darab 10 kuasa 3. Perbezaan suhu daripada 0 hingga 30 adalah 30. So, kira berapa joule. Jadi, jumlah tenaga adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Okay, you kira lah berapa joule. Okay, dan kenapa kita dapat panaskan ais ini? Mana tenaga itu? Daripada tenaga elektrik. So, formula you kena pakai PT. Okay, I tulis dekat mana? Dekat atas sini ya. So, PT sama dengan Q. Okay, tenaga elektrik akan tukar menjadi tenaga haba kan. So, berapa yang you kira dekat sini? Okay, berapa joule ini? Sama dengan kuasa adalah 1000 darab T. And then, carikan T adalah berapa saat. Okay.
So untuk soalan macam ni, you kena gambarkan proses itu. Okay, gambarkan proses. Okay, biasanya suka tanya dalam soalan objektif. Okay, soalan objektif. Okay, alright. Soalan seterusnya yang saya dapat adalah soalan 9. Okay, soalan 9 ni 301,600 joule, okay, diperlukan untuk menukar m gram ais pada suhu 0 darjah Celsius kepada air pada suhu 100 darjah Celsius. Okay, so I believe kalau you dapat faham yang tadi, you boleh buat soalan ni juga. Okay, so kita perlukan ais 0 darjah Celsius, okay, and then kepada air 0 darjah Celsius, dan akhirnya kepada air 100 darjah Celsius. So dekat sini Q1 adalah ml. Okay, Q2 sini adalah MC theta. So Q1 sama dengan M darab L adalah 3.34 darab 10 kuasa 5. Okay, so sama dengan 3.34 darab 10 kuasa 5 M. Okay, and then Q2 sini adalah M darab C 4.2 darab 10 kuasa 3 darab kita adalah 100. So, you dapat 4.2 darab 10 kuasa 5 M. Okay. So, jumlah tenaga haba adalah 301,600 sama dengan 3.34 darab 10 kuasa 5 M tambah 4.2 darab 10 kuasa 5 M. So, sama dengan 7.54 darab 10 kuasa 5 M. So, carikan M berapa lah. Okay, M berapa. So, M sepatutnya you dapat 0.4 kg. Okay. Okay ya. So, soalan 9. Okay, soalan 10 pun sama. Okay. So, basically, okay, kita ada naftalin. Okay, saya pun buat benda yang sama lah. Okay, lebur pada 90 darjah Celsius. Sorry ya. Yang lebur 90 darjah Celsius dibiarkan sejuk hingga semua naftalin membeku pada 80 darjah Celsius. So, di tengah-tengah dia mesti turunkan suhu dulu tau. Okay? Dia mesti turun sampai 80 darjah Celsius. Okay? Dia mesti turun sampai 80 darjah Celsius baru dapat membeku. So dekat sini adalah ubah suhu kan. So Q sama dengan MC theta. Dekat sini bila tak ada ubah suhu, Q sama dengan ml. Okay. So untuk dekat sini Q adalah 0.01 darab C adalah 2.1 darab 10 kuasa 3 darab perbezaan suhu adalah 10. Okay. And then untuk dekat sini adalah M adalah 0.01 darab naftalin, haba pendam tentu pelakuan naftalin. 1.7 darab 10 kuasa 6. Okay. Dan akhir sekali you tambahkanlah dua-dua. Okay, I know maybe okay, berapa jawapan ni ya? Mungkin rasa jawapan ada tak? Rasa tak ada jawapan. Okay. Yang ni tak ada jawapan. So, kalau kita cuba kira, okay, ini adalah 2.1 darab 10 kuasa 2. Ada, saya rasa ada. Okay, 1.7 darab 10 kuasa 4. So, ada tak? Okay, so ini adalah 1700 joule.
Ini adalah 210 joule. So jawapan patutnya anda dapat 17210 joule. Okay, so ini patut adalah jawapan. So tak ada jawapan dekat sini lah. Okay, bonus. Okay, next kita tengok ada lagi soalan 12. Okay, saya cek ada orang tanya soalan dah. Kita ada. Okay, so if a question you can ask me ya, okay. Like 12. So 0,1 kg cecair dipanaskan sehingga mendidih. Okay, mendidih menggunakan pemanas 500 watt. Cecair itu kemudian dipanaskan lagi selama 3 minit sehingga 0,06 kg cecair itu tertinggal. Okay, so what happen is kita ada cecair, okay, 100 darjah Celsius, okay, dia akan menjadi wap air. Okay, so bila air 0,1 kg, so yang akan menjadi wap air adalah berapa? Okay, so yang tertinggal adalah 0,06 kg cecair. So yang akan menjadi wap air adalah 0,04 kg. Okay ya, 0,04 kg. So 0,04 adalah M. Okay, sebab dia menjadi wap kan. And then L adalah berapa kita nak cari. P adalah 500. T adalah 3 minit. Minit tukar kepada saat. Kita dapat 180. So formula PT sama dengan ML. 500 darab 180 sama dengan 0,04 L. Okay, so kilokan L sama dengan berapa? Okay, you should get answer C. Okay, so bukan pakai 0,1 kg. Tapi kita tengok yang mendidih menjadi wap adalah 0,04 kg saja. Okey, dan saya dapat soalan last adalah soalan 14. Okey, sebuah tabung uji berisi 20 gram air panas dimasukkan dalam sebuah bikar besar mengandungi 1,200 gram ether dan didapati suhu air menjatuh sebanyak 5 darjah Celsius. Okey, apa benar tentu penguapan ether adalah? Okey, so air ini 2 M sama dengan 0,02 kg. Okay. And then yang sini adalah 1,2 kg. Okay, suhu air jatuh sebanyak 5 darjah Celsius. So maksudnya tenaga haba Q akan dibagi kepada ether. Okay, so Q negatif Q air sama dengan Q ether. Okay. So, cari dulu berapa tenaga haba yang diberikan. Okay. So, negatif QI, negatif MC theta. Okay. So, negatif M ini, M adalah 0,02 darab C adalah 4,2 darab 10 kuasa 3 darab theta adalah, okay. So, jatuh suhu, that means dia akan menjadi negatif. Okay, negatif 5. Okay, so tenaga haba akan menyebabkan apa? Ether ini akan menjadi wap. Okay, menjadi wap. So, ml. So, M 1.2 dan kita nak carikan L. Okay, so pakai kalkulator saja anda boleh cari L sama dengan berapa.
Okay, so you should get answer like berapa atas adalah 84. Okay, betul tak? You dapat 420 bagi 1.2. So you get 3.350. Okay, jawapan dapat boy kan? Okay. Okay ya, so ada lagi soalan tak? Okay, saya tunjuk sedikit soalan untuk practice formula lah. Okay, formula. So kalau kita tengok momentum okay. So kita just go through lah soalan yang lebih kurang sama lah. Okay, biasa akan tanya. Okay, so we try soalan 5 Okay, ini sebenarnya saya pernah share, pernah buat lah. So saya nampak ada yang salah lah. So contoh soalan 5, okay, kita ada 3 jenis kan. Pelanggaran kenia, pelanggaran tak kenia dan letupan. So peluru dengan senapang adalah letupan. So jangan lupa mistake yang pelajar buat adalah mereka lupa tukar kepada kg. Okay, so peluru 0.02 kg. Okay, and then keluar daripada sepucuk senapang yang berjisim 5 kg. So senapang adalah 5 kg. Okay. So hal laju 200 meter per saat. Okay, you rasa mana satu adalah 200 meter per saat? Peluru ke senapang? Okay. So logically senapang tak akan dapat hal laju 200 meter per saat. So bayangkan kalau you pakai senapang, okay. So bila peluru pergi ke depan, senapang tu 200 meter per saat. That means satu saat you akan pergi ke belakang 200 meter. Is it possible? Okay, tak possible. So peluru lah, okay. Peluru yang 200 meter per saat. So kita nak cari berapakah hal laju sentakan senapang. Okay. So untuk formula letupan, kosong sama dengan MP VP tambah MS VS. Okay. So MP VP sama dengan negatif MS VS. Okay. So masukkan nilai saja 0.02 darab 200 sama dengan negatif 5 VS. Okay, so VS dapat berapa? Dapat negatif, dapat 0.8. Okay, so the reason why I put negative here sebab kita tak satu momentum pergi ke belakang dia adalah negatif. Okay, so berapakah hal laju sentakan dia akan pergi ke belakang dengan 0.8 meter per saat. Okay, so ini contoh formula untuk momentum. Okay, untuk momentum Okay, next kita tengok soalan daya. Okay, so saya ambil contoh soalan. Okay, soalan 15A5 lah. Okay, so satu jasad berjisim 2 kg ditarik dengan daya 15 Newton dan daya geseran sebanyak 3 Newton bertindak pada permukaan kasar. So kalau you tengok permukaan kasar, that means dia ada geseran. Okay, geseran. So dia ada daya geseran. Kalau dia permukaan licin,
That means tak ada geseran. Okay, so pertama you kena carikan berapakah daya paduan dulu. Sini 15 Newton, sini 3 Newton. So akhirnya kita dapat 12 Newton. Barulah kita gunakan formula F sama dengan MA. Di mana A sama dengan F bagi M. So 12 bahagi 2 kita dapat 6 ms negatif 2. Okay, so jangan lupa unit kena tulis. Okay, unit kena tulis. Okay, soalan 6 lebih kurang sama sajalah. Okay. Okay, so ini adalah contoh untuk daya. Kemudian kita tengok impulse. Okay, soalan 3. Okay. So M adalah 50 kg. Laju sejurus sebelum terkena pada tanah adalah 4 meter per saat. Okay, so orang itu lompat. Laju U adalah 4 meter per saat. Bila dia terkena pada lantai, V akan menjadi kosong. Okay, so A, F sama dengan, okay, kita cari daya impuls kan, daya impuls. MV tolak MU bagi T. So 50 kosong tolak 50 4 bahagi 0.5. Okay, so berapa Newton? Okay, jangan lupa ada negatif. Okay, bila kira kalau negatif tak tulis salah. Okay, pastikan jawapan you betul. Ada bila saya tanda saya nampak ada yang tak tulis negatif. Okay, dan untuk B pun buat lebih kurang sama jugalah. Okay, ini adalah formula impulse. Okay, 2.8. Okay, saya nak tengok soalan 7 soalan 7 ini. Okay. So selepas memenangi satu permainan, seorang pelontar baseball membaling sebiji bola baseball menegak ke atas dengan laju 30 meter per saat. Okay. So U adalah 30. Okay. So bila lontar sampai ke B kan? Ke B, akhirnya V adalah 0 meter per saat. So, berapakah masa yang diambil untuk mencapai ketinggian maksimum? Kita nak cari S. Okay. Dan di sini dia tak bagi you A. Okay. So, A. Okay. A ni you kena tengok formula formula sheet. Berdasarkan cikgu. Okay. So, kalau saya telah sediakan graviti, kecutan graviti adalah 9.81. Okay. Kecuali soalan nyatakan, kalau tak, you kena guna 9.81. Unless the question give you 10, then you use 10. Okay. So A adalah negatif 9.81. Kenapa negatif? Sebab kita tahu percutan graviti selalu pergi ke bawah. Dan pergi ke bawah arah dengan negatif. Okay. So untuk soalan A, kita nak cari T kan. So cari masa kan. Okay. So kita ada berapa formula yang ada. Okay. Kalau you ingat, kita ada V sama dengan U tambah AT. S sama dengan UT tambah half AT kuasa 2. S sama dengan U tambah S sama dengan 1/2 U tambah VT. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Okay, which one to use? Kita nak cari T. Okay, nak cari T kan? So, formula ini tak ada. Okay. Kita ada U. U ada. Kita ada V. V adalah kosong kan? So, kita ada V. Kat sini tak ada V. Sini ada V. Kita nak cari, kita ada A. A sini ada. Sini tak ada A. So, tak pakai. So, at the end, kita gunakan V sama dengan U tambah AT. Okay. V sama dengan kosong.
U sama dengan 30 tambah negatif 9.8 T. Okey, so carikan T berapa saat. Okey, katakanlah kalau lebih kurang 3 saat. Okey, kemudian soalan B, berapakah kelajuan bola baseball apabila ia kembali ke tangan sini? Okey, berapa kembali ke tangan sini? Okey, so sebenarnya kalau ikut teori, ABC ni, AB dengan BC adalah simetri. So, sebenarnya tak payah kira. Kita terus dapat jawapan V adalah 30 meter per saat. Okay. Berapa kita lontar ke atas sama dengan berapa dia akan sampai ke sini. Okay. Tapi kalau you nak kira pun tak ada masalah. Okay. There's no problem. Boleh juga sekarang bila di atas dia adalah U sama dengan kosong. Kita nak carikan V sama dengan berapa. So sama juga V sama dengan U tambah AT. So U adalah kosong, A adalah negatif 9.81 dan T adalah katakan 3 saat. So artinya kita pun dapat negatif 30 meter per saat. Kenapa negatif? Negatif ni maksudnya dia bergerak ke bawah. Okay, so it's the same. Okay, untuk C, berapakah lamakah masa yang diambil oleh bola baseball sebelum kembali ke tangan? So maksudnya daripada A ke B, B ke C. Oh, okay, so it's the same. A ke B 3 saat, B ke C pun 3 saat. So 3 saat darab 2 dapat 6 saat. Okay, so kalau soalan tanya berapa ketinggian? Okay, so you kena carikan S. So you kena carikan formula yang ada S lah. So yang ini tak boleh pakai, yang ini tak boleh pakai, you pakai ini atau ini saja. Okay, boleh cari ketinggian lah. Okay, so contoh kita cuba carilah. So S sama dengan 30 darab 3 tambah 1/2 negatif 9.8 3 kuasa 2. Okay, so berapa meter dia? Okay, so kita boleh carikan ketinggian dia lah. Okay, so ini contoh soalan tentang bab 2.8. Okay, 2.8 ya. Okay. Saya tengok ada tak yang tanya soalan. Nobody asking question lah. Okay, last kali saya buat sikit tentang bab 3. Okay, untuk bab 3, so you kena tahu macam nak pakai formula F sama dengan G M1 M2 bagi kuasa 2. Okay, so kalau untuk exam saya akan buat soalan seperti B ni. Okay, so saya tak nak you tulis jawapan dengan nilai sebenar. Okay, so kalau you tengok satu A ya, okay, A ini 2 kg, ini 4 kg, so jarak 50 cm. Okay, jarak 50 cm dia mesti ambil titik pusat lah, titik pusat, bukan sini. Okay, bukan. Okay, titik pusat ke titik pusat, so 0.5 meter. Okay, so ini adalah out. Okay, so M1 2 kg, M2 4 kg. So we can use the formula F sama dengan G M1 M2 bagi A kuasa 2 dapat jawapan kan? Berapa Newton. Okay, untuk soalan B1 ini kita pun boleh juga okay, kira saja. Okay, so M1 adalah 4 kg, M2 4 kg. Okay, tapi dalam soalan macam ini, saya tak nak you tulis berapa Newton. Tak mau. Saya mau you sebut dalam bentuk F. That means original adalah, katakan ini F Newton. So, selepas saya ubah jisim, so tulis dalam bentuk F. Berapa F? Okay, berapa nisbah F dia? So, dekat sini, contoh ni ya. Okay.
sekarang M1, okey, dia telah menjadi 2M1 kan? Sebab apa? Sebab 2 kg dia menjadi 4 kg. So bila kita gantikan formula F sama dengan G, M1 ini kita tak tulis M1, kita tuliskan 2M1. Okay, dan M2 kekal sama saja bagi R kuasa 2. So sama dengan 2 G M1 M2 bagi R kuasa 2. Dan you perhatikan ini adalah daripada sini. So jawapan sama dengan 2 F. Okay, so daya yang baru adalah 2F. 2F. Okay, so this is about without calculating, you do in ratio. Okay, you buat dalam nisbah. Okay, kalau pemberat 12 kg, so sekarang apa yang berubah adalah M2 ini daripada 4 kg kepada 12 kg. So, that means M2 menjadi 3M2. Okay, 3M2. So, F sama dengan G M1 3M2 bagi R kuasa 2. So, sama dengan 3 G M1 M2 bagi R kuasa 2. Sama dengan 3 F. Okay. So, F prime baru adalah 3F. Okay, so satu lagi soalan 3. Daripada 50 cm kepada 100 cm kan. So, R menjadi 2R. So, in your formula, okay, in your formula, F prime equals to G M1 M2 bahagi 2R kuasa 2. Okay, jangan lupa kuasa 2 lah. Sama dengan G M1 M2 bagi 4R kuasa 2. So, sama dengan, okay, 1/4 F. Okay, 1/4. Okay, of course soalan saya akan cuba gabungkan. Okay, 6, 12, 25. Okay ya, so ini adalah tentang 3.1a. Okay, so kalau atau satu soalan yang interesting lah, okay. Okay, katakan kita ada 3 objek kat sini. Okay, sebenarnya gambar ni salah tau. Kita kena daripada titik pusat. Okay. Okay, so kalau saya bagi you macam ni. Okay, ini adalah A, B, C. Okay, A, B, C ya. So, A adalah 1 kg, B adalah 2 kg, C adalah 3 kg. So, kalau A kepada B, dia punya jarak adalah R. Okay, A ke C, dia punya jarak pun adalah R. Okay, okay ya. So, saya nak you kirakan. Okay, so katakan kalau okay, AB dia punya daya adalah dia punya daya adalah F okay, adalah F. Okay, F Newton. So saya nak you kira berapakah daya graviti antara BC? Berapa daya graviti antara BC? Okay, kalau you tengok A dengan B ya. Okay, so F sama dengan G
1, 2 bagi apa? Bagi R kuasa 2 kan. So kita dapat 2G per R kuasa 2. Okey. Okey, kalau kita tengok daya untuk BC ya, BC. Okay, F sama dengan G 2 darab 3 bagi. Okey, sekarang jarak dia berapa sini? Berapa sini? So you kena guna Pythagoras theorem. Okey, Pythagoras theorem di mana you kena carikan berapa jarak dekat sini. Okey. So kalau ini adalah ini apa ni? Ini adalah hypotenuse kan, H kan. So H kuasa 2 sama dengan R kuasa 2 tambah R kuasa 2 sama dengan 2R kuasa 2 kan. Okey. Okey, so H sama dengan square root 2R kuasa 2 sama dengan square root 2R. Okey, square root 2R. So kalau kita darabkan jarak dia, kita dapat 2R kuasa 2. So sama dengan okay, 3G per R kuasa 2. Okay, so ini adalah daya baru. So sama dengan berapa F? Berapa F? So 3 bagi 2 kita dapat 1.5F. Okay, understand or not? So kita kadang-kadang dia suka bagi you dalam bentuk macam segitiga. Then you kena carikan jarak ini. Okay, Pythagoras theorem. Okay. So saya rasa soalan-soalan macam ni agak senang lah. So cuma you kena tahu formula. Okay, tahu formula macam mana nak pakai. Okay, kalau kita tengok 3.2. Okay. Sorry, bukan 3.2, 3.1 B. 3.1 B. Dekat mana? Okay, so F sama dengan mv square bagi R lah. Okay, bagi R. So you kena pastikan R ada dalam meter. Okay, F sama dengan mv square bagi R. So R dalam meter. Okay, kalau kita ada V sama dengan 2 pi R bagi T. So T dalam bentuk saat. Okay. So inilah formula yang you kena tahu. Okay, dan satu lagi jangan lupa, kalau dia punya jarak, okay, ini bumi ya, so jarak dia, jari bumi adalah R. Kalau satelit dekat sini, so jangan lupa adalah R tambah H. Okay, tambahkan H ketinggian bumi. Okay, dan jangan lupa dia punya jarak tukar kilometer kepada meter. Okay, and then 3.2 hukum Kepler. Okay, hukum Kepler tahu formula dia. Okay, so macam contoh yang ini adalah formula apa? Okay, T1 kuasa 2 bagi T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Okay, so you need to know how to use lah. Okay, so tak payah tukar kepada saat ke apa, sebab kalau ratio ini, asalkan you punya unit adalah sama. Kalau ini tahun, ini pun tahun. Okay. Dan 3.3, okay, tentang satellite. Okay, hitung hal laju lepas ah. Okay, so you see this soalan very simple. Tapi you kena tahu macam nak kira. Okay, formula dia V sama dengan square root 2GM bagi R. Okay. So, cari pecutan graviti. Okay, pecutan graviti. Okay, so satellite, 3 ciri-ciri satellite Chopagun. Okay, apa ciri-ciri dia, apa fungsi dia. Okay, apakah contoh dia?
Okay, so ini tentang bab 3 lah. Okay, so ada tak soalan yang nak tanya? Sebab saya rasa cukup lah. Nanti you, yang lain you kena usaha, you kena baca. Okay, so any question you would like to ask me? Ada tak? Okay, so kita satu ada 40 soalan. Okay, so biasanya kalau saya punya sekolah, saya akan bagi formula sheet lah. Okay, so kena pastikan setiap formula anda faham lah. Okay, terutama yang bab 3. Okay, bab 3 ini. Okay, dan untuk kertas 2, okay, jangan risau, saya hanya bagi cover saja. Saya tak ada bocor soalan. Okay, so untuk kertas 2, so kita ada okay, kita ada 8 soalan struktur. Okay, pembagian markah dia 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 12. Then bahagian B, jawab satu soalan saja. Okay, bahagian B 9 dengan 10 jawab satu saja. Tapi lah, kalau boleh, you jawab dua-dua. Okay, katakan mungkin you punya soalan 9 dapat 10 markah, tapi soalan 10 dapat 18 markah. So, cikgu akan ambil markah yang lebih tinggi. Kalau you ada masa lah. Okay. So, bahagian C, satu soalan saja. Kena buat. Okay, wajib buat. So, jumlah adalah 100 markah. So, total dia, sebenarnya paper 3 ni, paper 3 dan SPM adalah, tapi setakat ini saya rasa tak sekolah yang buat paper 3. Okay, so, daripada 140 markah, kalau you nak lulus sahaja, you kena dapat 56 markah daripada 140. Kalau you nak dapat A minus you kena dapat 98 daripada 140. Okay, that means you boleh tolak 42 markah. Kalau you nak dapat A 80, you kena dapat 112 per 140. That means you hanya boleh tolak 28 markah. Okay, so bagi yang akan menduduki exam esok dan hari seterusnya, saya ucapkan all the best lah. Okay, harap-harap yang ini dapat bantu sikit-sikit kepada anda semua. Okay, so bacalah sedikit tentang definisi sebab itu markah yang paling senang untuk dapat. Okay, dan juga esei saya rasa you baca yang itulah. Okay, bacakan esei-esei yang saya bagi. Saya rasa banyak soalan popular daripada sana. Okay, kalau tak ada soalan, kita tamat dari sini lah. Okay, all the best. And then next week kita akan rehat 1 minggu. Okay, sebab next week saya ada satu kelas online dengan pelajar form 5. Okay, so kita break lah 1 minggu. Okay, see you and goodbye.